Salam sejahtera dan selamat pagi semua. Nama saya Tan Chia Zen, seorang pelajar Universiti Sains Malaysia. Tajuk yang akan saya bentang pada hari ini ialah pendidikan merupakan agenda yang tiada selesai. Pada pendapat saya, isu pendidikan sememangnya suatu perkara yang sering hangat dibicarakan sama ada antara golongan ahli politik maupun masyarakat tempatan. Hal ini jelas terbukti apabila saban hari kita dapat menyaksikan berbagai isu yang berkaitan dengan pendidikan acap kali terpampang di dada-dada akhbar tempatan. Salah satu isu pendidikan yang ingin saya kemukakan pada hari ini adalah isu yang berkaitan dengan kebajikan murid, iaitu pengenalan program sarapan percuma yang dikenali sebagai PSP. PSP ini merupakan inisiatif daripada Dr. Mazli Malik, mantan Menteri Pendidikan yang disahkan pada bulan Disember tahun lepas untuk menggantikan program rancangan makanan tambahan. Objektif utama PSP ini adalah untuk memberikan makanan tambahan yang memenuhi keperluan nutrisi bagi pertumbuhan fizikal dan kognitif murid-murid di sekolah rendah, selain memupuk amalan nilai-nilai murni dalam kalangan pelajar. Antara daya tarikan untuk PSP ini adalah ia meliputi semua murid dari sekolah rendah kebangsaan yang dijangka akan memanfaati kira-kira 2.7 juta murid di seluruh negara. Selain itu, konsep Grab and Go merupakan satu konsep terbaru dalam program ini. Pelajar akan dibekalkan makanan atau minuman yang mudah didapati dan ringkas tetapi masih mengenyangkan seperti roti, biskut, telur rebus dan minuman produk tenusu melalui PSP ini. Peruntukan seorang pegawai sains pemakanan untuk memberi khidmat nasihat dan melaksanakan pemantauan terhadap menu PSP dalam setiap daerah juga merupakan satu lagi kebaikan PSP. Pelaksanaan PSP akan bermula dengan fasa pertama pada 20 Januari 2020 yang melibatkan 37,000 orang murid dari 100 buah sekolah rendah di seluruh negara dengan anggaran kos sebanyak 22 juta ringgit. Persoalannya sekarang, adakah PSP ini wajar diimplementasikan pada masa itu? Apakah kebaikan yang diperoleh dengan bersarapan pagi? Segala persoalan akan dikupas, dibincang sehingga ke akar umbi dan dikaitkan dengan sebab-sebab masalah ini menjadi isu hangat sehingga tiada selesai pada masa itu. Memang tidak dapat dinafikan bahawa pemberian sarapan pagi kepada semua murid sekolah rendah dapat membantu dalam pembesaran kanak-kanak. Satu tinjauan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia menunjukkan bahawa 70% pelajar tidak bersarapan ketika pergi sekolah dan kadar kanak-kanak yang terbantu masih tinggi di Malaysia. Sehubungan dengan itu, murid-murid akan disediakan makanan yang berkhasiat mengikut nilai kalori dan amalan pemakanan yang seimbang melalui PSP ini. Hal ini sangat penting supaya murid-murid akan sentiasa menjadi lebih sihat dan cergas. Dengan ini, sudah semestinya murid-murid akan menjadi lebih fokus dan proaktif dalam pelajaran kerana nutrisi-nutrisi yang dibekalkan melalui sarapan membolehkan otak kita menjadi lebih cerdas dan aktif buat tempoh yang lama. Nilai-nilai murni seperti berdisiplin dan adab pemakanan yang tertib juga dapat dipupuk melalui amalan bersarapan secara berterusan. Murid-murid akan didedah dengan cara pemakanan yang betul dan juga diajar untuk memilih makanan yang sihat. Nilai berdisiplin dapat dipupuk dengan beratur untuk mendapat makanan dan mencuci pinggan selepas makan. Akan tetapi,
program ini dengan akhirnya tidak dapat dilaksanakan atas sebab-sebab yang dikemukakan di sini. Jika kita dilihat dari segi peruntukan kewangan, kos anggaran untuk menjalankan program ini adalah sebanyak 1.6 bilion ringgit. Hal ini merupakan satu bebanan yang besar bagi pihak kerajaan yang berhutang banyak pada masa itu. Selain itu, satu lagi isu yang sering dipertikaikan adalah isu pembaziran makanan. Hal ini demikian kerana bukan semua pelajar memerlukan sarapan percuma dan adalah tidak sesuai untuk membekalkan makanan kepada golongan beradab. Sebaliknya, duit-duit tersebut seharusnya digunakan untuk membantu golongan miskin. Selain itu, terdapat ibu bapa yang risau terhadap kualiti makanan yang disediakan dalam PSP ini. Mereka juga akan risau anak-anak mereka yang arah kepada makanan tertentu dalam PSP ini. Akhirnya, bekas Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir, menyatakan bahawa PSP ini masih diteruskan seperti yang dijadual pada 20 Januari 2020 dengan hanya memberikan bantuan kepada murid kurang mampu daripada golongan B40 dan ini dijangka akan memanfaati seramai 60% daripada jumlah populasi pelajar. Maka isu ini dengan akhirnya dapat diselesaikan dan keputusan ini merupakan penyelesaian yang terbaik buat masa itu. Pada pendapat saya, tujuan asal untuk melaksanakan PSP ini adalah baik kerana perkara ini dapat memberi maslahat dari segi kesihatan dan pembesaran murid-murid. Pemberian sarapan percuma kepada semua murid juga dapat memastikan keadilan dan mengelakkan masalah perasaan stigma terhadap golongan murid yang miskin tegak. Namun begitu, kos pembelajaran yang terlalu tinggi merupakan satu pendorong signifikan yang menyebabkan PSP ini diubahsaikan. Di sini, saya juga ingin mengemukakan beberapa cara untuk memperkasakan PSP yang sedia ada ini. Pertama, pihak sekolah seharusnya menggalakkan pelajar untuk bersarapan. Bagi golongan beradab, mereka boleh membawa makanan sendiri untuk makan bersama-sama dengan pelajar golongan B40. Selain itu, pihak sekolah harus melibatkan guru untuk makan bersama-sama dengan murid. Selain dapat menjalin hubungan silaturahim, guru bertugas juga dapat menjadi suri teladan supaya murid-murid dapat mengikuti apa-apa yang ditunjuk ajar oleh guru. Kalau diizinkan, murid-murid turut digalakkan untuk melibatkan diri dalam proses penyediaan bahan seperti menyapukan kaya dan mentega pada roti. Dengan ini, mereka akan lebih bersyukur dan menghargai apa-apa yang disediakan. Akhir kalam, sudah terang lagi bersuruh bahawa isu pendidikan merupakan agenda yang tiada selesai seperti juga dengan isu PSP ini. Situasi ini bukan satu perkara yang buruk kerana kita dapat menyaksikan keprihatinan dan kecaknaan rakyat terhadap isu-isu pendidikan di negara kita. Pendidikan sememangnya merupakan satu agenda yang perlu sentiasa mengalami proses penambahbaikan mengikuti kesesuaian semasa. Besar kemungkinan, PSP yang melibatkan semua pelajar sekolah rendah akan dilaksanakan baik pada masa kelak. Sekiranya kerajaan kita mempunyai dana yang mencukupi untuk membawa berkat kepada semua pelajar. Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Marilah kita bersama-sama menyuarakan pendapat kita untuk membina sebuah negara yang maju dengan pendidikan yang kukuh dan deras. Sebelum mengakhiri pembentangan saya, izinkan saya untuk melafazkan serangkap pantun. Matahari terbit pagi, sekeping roti sebiji telur. Otak sihat, badan cergas, segala pelajaran tiadalah suka. Siang hari enaknya santai,
tidur siang, lupakan dunia. Jadilah siswa yang rajin dan pandai demi masa depan bangsa dan negara. Sekian, terima kasih.